Dr. Raja. Terima kasih Datuk Yang Dipertua kerana memberi peluang untuk saya turut sama membahas kitab ucapan Sri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. Datuk Yang Dipertua, Malaysia menduduki tangga ke-10 terbesar dalam pengambilan arak di dunia, ya. Walaupun kita hanya mempunyai 26 juta rakyat, tapi kedudukan kita 10 tertinggi di dunia. Rakyat Malaysia dikatakan membelanjakan USD 500 juta, iaitu lebih kurang 1.75 bilion ringgit Malaysia untuk minuman keras. Penjualan bia berkembang di antara 5 hingga 7% tahun, melebihi kadar pertumbuhan penduduk pada kadar 2.4%, dan umur purata ketagihan arak ialah 22 tahun. Semakin ramai remaja mula mengambil minuman beralkohol, dan 45% dari belia Malaysia di bawah umur 18 tahun mengambil alkohol secara regular. Trend di Asia semakin meningkat pengambilan alkohol, tetapi di negara-negara Eropah trend pengambilan sudah mulai menurun oleh kerana kempen agresif mereka untuk membendung masalah atau gejala alkohol. Kuantiti pengambilan per kapita standing dengan Eropah, iaitu 11 liter setahun. Dan sungutan rakyat terutamanya yang beragama Islam, arak dan bia, terutamanya bia, terlalu mudah didapati di kedai-kedai. Jumlah rakyat semakin hari yang terlibat dengan pengambilan arak semakin meningkat, dan pendadahan kepada arak semakin awal, iaitu umur anak-anak yang remaja yang terdedah pada arak juga semakin rendah. Pada tahun 1976, Spencer dan Navaratnam telah membuat satu kajian yang menunjukkan 19% pelajar sekolah menengah bandar mengaku minum arak, dan 1% mengaku kerap meminum arak. 3% mengaku minum arak sulingan, iaitu spirit yang tinggi kandungan alkohol, sekali sebulan, dan 5.6% minum bia dengan lebih kerap lagi. Namun statistik penglibatan orang Melayu Islam dalam pengambilan arak boleh dikatakan tiada. Ini adalah kerana soalan mengenai tabiat ini tidak ditanya kepada orang-orang Melayu Islam kerana dikatakan sensitif. Namun dalam satu kajian di kalangan pesakit yang dimasukkan ke Hospital KL inpatient pada tahun 1993, 48% daripada yang ditanya mengaku minum arak. 1/3 daripada mereka ketagih arak. 61% daripada pesakit Cina, 60% daripada pesakit India, dan 30% daripada pesakit Melayu yang minum arak. Di kalangan yang ketagihan arak, penyalahgunaan arak, 67% daripada mereka minum bia, 17% minum spirit, iaitu arak sulingan, dan 16% minum samsu. Kalah kadar penyalahgunaan atau ketagihan tertinggi di kalangan kaum India, yang daripada golongan pekerja dan miskin. Setakat ini kerajaan tidak memberi perhatian kepada isu ketagihan arak ini, dan sering dikatakan ia sebagai isu kaum India ataupun Indian problem. Jadi berapa banyakkah sebenarnya kajian-kajian mengenai ketagihan arak ini yang telah dilakukan oleh institusi kerajaan, sama ada pihak hospital ataupun pihak universiti? Itu maklumatnya sungguh tidak banyak mengenai perkara ini. Yang menghairankan Tuan Yang Dipertua dan sidang Dewan Yang Mulia ini, arak ialah satu dadah atau boleh dimasukkan sebagai bahan psikoaktif, ya, seperti dadah-dadah psikoaktif yang lain seperti morfin, ganja, ekstasi dan sebagainya, dan dia menyebabkan kesan jangka pendek dan jangka panjang ke atas otak, dan juga menyebabkan kerosakan organik kepada hati. Dan kalau di dalam dadah-dadah psikoaktif lain seperti ubat tidur ataupun ubat menguruskan badan dan sebagainya, ianya memerlukan preskripsi doktor dan perlu diletak di belakang almari, di dalam almari yang berkunci. Tapi tapi arak ini, kalau dihimpun semua kajian di seluruh dunia, lebih pada mencukupi untuk membuktikan bahawa arak ini membahayakan kesihatan dan menyebabkan gejala sosial yang begitu tinggi. Di segi kos rawatannya melebihi daripada pendapatan yang dapat daripada perniagaan atau perusahaan arak. Saya ingin membaca, saya ingat semua orang Islam tahu tentang ayat Quran ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Ya, ini ayat ini cukup terang yang mengatakan, wahai orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala, bertenung nasib adalah najis daripada amalan syaitan. Dan maka jauhilah sekiranya kamu nak menjadi orang yang berjaya. Ini sudah jelas, dan negara kita dalam fasa 5 adalah sebuah negara yang mengaku bahawa Islam adalah agama persekutuan. Ya, jadi apakah yang menyebabkan sekarang ini dadah kita panggil najis, dan sekiranya didapati mengedar dadah boleh dihukum gantung, dihukum mati. Tapi arak, minuman keras, nikotin yang ada pada rokok diberi layanan yang lain, ya, dan boleh didapati dengan begitu berluasa. Atas alasan apakah minuman keras tidak dimasukkan sekali dalam akta dadah berbahaya, tidak dijadikan sebagai dadah berbahaya, sedangkan kesannya ke atas kehidupan manusia atau kehidupan rakyat begitu meluas sekali. Saya tidak bercakap mengenai perspektif orang Islam sahaja, bangsa-bangsa lain dan agama-agama lain juga ada larangan dalam isu arak ini. Saya merasakan bahawa ada perkara yang boleh kita lakukan bersama sebagai rakyat Malaysia yang prihatin kepada generasi akan datang, kerana undang-undang yang kita ada terlalu longgar. Akta Kastam 1967 Seksyen 2 dalam kurungan 1 mentakrifkan intoxicating liquor atau alkohol yang memabukkan ialah yang cecair yang mengandungi 2% sahaja alkohol proof ataupun alkohol mutlak. Bir dan toddy atau mana-mana arak native semuanya mengandungi melebihi 2%. Jadi ia adalah cecair yang memabukkan. Walaupun peruncit memerlukan lesen untuk menjual minuman keras, lesen tidak diperlukan untuk menjual bir di dalam botol atau di dalam tin. Kerana dalam Akta Excise, Akta 176, Seksyen 20 dalam kurungan 1 sudah menetapkan yang semua arak sama yang disuling, ya, atau yang ditapai, memerlukan lesen. Tetapi Seksyen 32 dalam kurungan 1 yang mensyaratkan penjualan liquor yang memabukkan juga memerlukan lesen. Namun Seksyen 32 dalam kurungan 1 dalam kurungan A dan B pula mengecualikan jualan runcit bir atau toddy dalam botol atau dalam tin dan ini tidak memerlukan lesen. Begitu juga Bumi Putra Sabah boleh menjual secara runcit apa-apa liquor Bumi Putra. Saya ingat ini rice wine, ya. Dia tidak memerlukan lesen. Seksyen 32(1) dalam kurungan 1 dan C, bahagian C pula membenarkan jualan runcit liquor yang memabukkan di kedai-kedai bebas duty yang dilesenkan di bawah Seksyen 65D Akta Kastam 1967. Jadi ini menunjukkan bahawa penjualan arak ini boleh dijual di mana-mana saja, ya. Seksyen 32C mengatakan bahawa sekiranya jualan runcit ini tidak melebihi 27 liter. 27 liter, tuan-tuan, sidang dewan sekalian, kalau bir mengandungi 300 tin, satu tin bir mengandungi 350 ml, bermakna sekiranya kedai itu stok runcit dia stok 77 tin, tidak melebihi padanya, dan dia tidak memerlukan lesen untuk menjual arak ini, ya. Dan menteri juga Seksyen 32(3) diberi kuasa mutlak untuk membenarkan jualan secara runcit apa-apa liquor yang memabukkan. On top of that, ya, di atasnya penguatkuasaan penjualan arak sangat lemah, ya. Penjualan haram, banyak kedai-kedai yang menjual minuman keras tanpa lesen, dan arak ataupun samsu yang dikilang secara haram yang mempunyai hingga 40% alkohol dalamnya juga dijual dengan agak berleluasa. Ya, premis untuk jualan arak pun begitu juga. Ya, ini tidak termasuk toddy, kerana toddy ada akta tersendiri. Ya, Seksyen 35 dalam kurungan 1 memberi 4 jenis lesen untuk premis jualan. Ya, lesen rumah awam, makna dia kalau ada lesen ni boleh minum di premis. Lesen rumah bir juga minum di premis.